Masih lagi kita membicarakan beberapa perkara yang berkaitan dengan khabar ataupun petanda akhir zaman, yang mana pada kali ini insya-Allah taala kita bincangkan secara terperinci lebih sedikit berkaitan dengan tajuk ataupun pola tajuk, pola perbincangan terhadap khabar-khabar akhir zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal yang dirahmati Allah Ta'ala, hadirin hadirat dan malam yang berbahagia ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita, berikan keberkatan di atas amalan kebajikan kita, menerima segala ibadah kita, dan insya-Allah Ta'ala pada hari akhirat nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tempatkan kita bersama dengan para anbiya, para syuhada, para salihin fi jannatil ula, dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tinggi, fi jannatil firdausi a'la, insya-Allah Ta'ala, amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas limpahan kurnia-Nya diberikan pertemuan sekali lagi pada malam ini. Masih lagi kita membicarakan beberapa perkara yang berkaitan dengan khabar ataupun petanda akhir zaman, yang mana pada kali ini insya-Allah Ta'ala kita bincangkan secara terperinci lebih sedikit berkaitan dengan tajuk ataupun pola tajuk, pola perbincangan terhadap khabar-khabar akhir zaman, iaitu hadis yang disebutkan sebagai hadis Jibril. Sebelum daripada itu, sebelum kita masuk kepada perbahasan tersebut, sesuai untuk kita sebutkan beberapa lagi nama yang berkaitan dengan as-sa'ah ataupun kiamat, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah membicarakan beberapa nama, di antaranya adalah al-fitan, iaitu fitnah-fitnah. Kemudian asyrat, iaitu syarat-syarat ataupun ciri-cirinya yang berkaitan dengan kiamat. Ada juga yang disebutkan sebagai al-alamatu. Alamat itu petanda-petanda. Dan ada juga yang disebutkan sebagai amaratu. Amaratu itu bermaksud adalah hadasal mutabiqu li halatin, iaitu kejadian-kejadian yang bersesuaian dengan situasi ataupun keadaan. Yang seterusnya adalah al-bisyarat. Al-bisyarat sebagaimana yang kita telah jelaskan serba sedikit, iaitu berkaitan dengan berita gembira, yang mana apabila kita sebutkan tentang kerencaman dan juga hiruk pikuknya akhir zaman, kiamat itu, tetapi ianya juga merupakan bisyarat. Bisyarat ini adalah berita gembira kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana mereka sudah bersedia untuk menghadapi akhir zaman itu. Mereka sudah bersedia untuk menghadapi kerencaman dan juga ujian yang berat pada akhir zaman. Mereka mengelakkan diri mereka daripada terpengaruh, terpesona, tergoda dengan keseronokan. Mereka sentiasa menjaga amal ibadah mereka. Mereka sentiasa berhati-hati di dalam melakukan interaksi dan hubungan di antara mereka. Mereka menjaga persaudaraan. Mereka menjaga rahmah. Mereka menjaga taulan. Jadi di sini kita akan melihat suatu cerminan yang bersifatnya paradoks, bertentangan. Zaman akhir zaman itu dipenuhi dengan fitnah.
penuh dengan godaan, penuh dengan hiburan. Tetapi orang yang beriman itu akan menganggap segala yang datang ini sebagai satu ujian untuk memantapkan lagi imannya. Di sebelah kanannya itu ada hiburan, di sebelah kirinya itu ada kemewahan, tetapi dia mengekalkan hubungan baiknya dengan Allah Subhanahu wa taala. Di saat manusia sering bertengkar, berbalah, sering caci memaki di antara satu dengan yang lain, tetapi orang yang beriman ini sudah menganggap ini sudah tibanya, ini adalah masanya akhir zaman. Dia mesti mengekalkan ukhuwah, dia mesti memegang hatinya itu supaya tidak mengikut kepada kejatuhan dan korupsinya moral pada saat itu. Ini isyarat. Jadi orang yang beriman apabila dia lihat sahaja tanda-tanda akhir zaman, dia terus memantapkan imannya. Begitulah juga dia mendengar khabar tentang Dajjal. Contohnya Masihud Dajjal telah keluar di mana-mana contohnya. Maka pada saat itu tidak timbul pada hatinya itu untuk menerpa ke tempat Dajjal itu kerana marah ataupun benci. Kerana dia ingat kepada hadis Nabi SAW, apabila kalian mendengar sahaja tentang berita tentang Dajjal, larikan diri. Kerana tidak ada sesiapa pun yang dapat memeranginya Masihud Dajjal, melainkan kata Nabi, kalau aku ada lagi pada saat itu, akulah yang menentangnya, akulah yang membunuhnya. Maka di sini apabila kita faham tentang hadis-hadis ataupun alamat-alamat akhir zaman, ianya bukan sekadar menceritakan tentang kejatuhan, tentang kerosakan yang berlaku pada akhir zaman, bahkan juga adalah berita gembira kepada orang yang kekal mengekalkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Katanya almarhum Habib Abu Bakar Al-Adni rahimahullahu ta'ala wa iyah, yang dimaksudkan dengan al-bisyarat itu, berita gembira itu adalah nusratuhu wa ta'yidahu li'ibadihi salihin, iaitu berita-berita yang mana memberikan kemenangan dan pengukuhan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang salih di atas muka bumi Allah ta'ala. Contohnya apa? Kazuhuril Islam fi asril risalati. Zahirnya Islam, contohnya seperti bangkitnya Islam pada zaman pengutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa khilafati Umar bin Abdul Aziz fi Bani Umayyah, ataupun khilafahnya Umar bin Abdul Aziz daripada Bani Umayyah. Wa zuhur Salahuddin Al-Ayyubi, ataupun zahirnya ataupun timbulnya Salahuddin Al-Ayyubi wa hazimatuhu as-salibiyun, dan kecundang dan tewasnya the Crusaders, perang salib dimenangi oleh umat Islam. Itu tandanya adalah benda-benda bisyarat. Tetapi untuk mendatangkan, sebelum datangnya bisyarat ini, pasti ada ujian yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Islam, iaitu yang bersifat saringan. Sebelum gemilangnya, cemerlangnya Islam pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, berapa lamakah para umat Islam ini mesti menghadapi ujian yang berat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui orang-orang kufar dan musyrikin. Berapa tahunkah? Bukan puluhan tahun, ratusan tahun umat Islam untuk menang mengambil alih Palestin, Baitul Maqdis, daripada tangan-tangannya Afranjah, orang-orang salib, orang-orang Crusaders, sehinggalah mereka ini dapat menapakkan diri mereka di tanah Al-Muqaddasah itu. Nah, ini semua hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala adalah bisyarat. Nah, kerana itu Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengingatkan kepada umat Islam ini bahawasanya Allah Ta'ala la yudhi'u ajral muhsinin. Allah Ta'ala tidak menyempitkan ganjaran orang-orang yang baik. Meskipun keadaan situasi itu sudah rosak, sudah datang perkara-perkara yang menyakitkan, yang menyedihkan, yang menimpa umat Islam, sungguh pun begitu. Ya, sungguh pun begitu. Allah Subhanahu wa taala telah berjanji akan membantu kepada umat Islam sebagaimana mereka ini bertakwa dan
beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa faidatun hadhihi at-ta'rifat fi fiqh at-tahawulat ضبطها الشرعي لظواهر المراحل وتحديد هوية التحولات وعلاقتها بالسلامة المرجوة أو العكس من ذلك. Jadi katanya lagi Al-Habib rahimahullahu ta'ala wa iyah, faedah daripada kita mengenal nama-nama as-sa'ah kiamat ini bukan sekadar saja untuk merasai ketakutan ataupun merasai datangnya sesuatu yang besar di dalam kehidupan umat Islam, tetapi adalah juga untuk bersedia. Kerana di dalam situasi yang berkaitan dengan akhir zaman ini ada keselamatan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada mereka yang mahu mengikutinya. Sebab itu hadirin hadirat yang dirahmati Allah taala, apabila kita pastikan dalam Islam ini kita sudah menjalani norma-norma kebaikan dalam Islam. Dogma, kita sebutkan dogma. Caranya beribadah kepada Allah Ta'ala. Caranya kita mendirikan muamalah Islamiyah yang baik. Kita mendirikan akhlak Islamiyah yang baik. Kita membina psikologi Islam yang baik. Ini semuanya adalah daripada santunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu Nabi itu disebutkan qudwatun hasanah. Jadi qudwah hasanahnya bukan zahirnya saja, tetapi bagaimanakah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga bagaimanakah kerangka psikologi Islam yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan umat Islam ini sentiasa diuji. Umat Islam ini sentiasa diberikan amaran yang berkaitan dengan perihal akhlak yang dilakukan oleh mereka. Meskipun dari segi bentuknya ibadah mereka, dari sudut muamalah mereka, politik mereka, tapi akhlak itu sentiasa tidak diambil berat kerana ianya bersifat maknawi, ianya tidak boleh dilihat. Oleh kerana itu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, bagaimana sekalipun umat Islam ini mesti mengimbangi. Kalau kita ini sudah dihimpunkan untuk berjamaah, maka mestilah kita melahirkan perasaan ukhuwah sesama umat Islam ini, supaya kita tidak tertinggal segala bentuk yang diberikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada dalam bentuk fizikal kita, bentuk kerangka Islam itu, dan juga maknawinya ataupun dalamannya yang diberikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. فحيث ما كان النص تحولات يشير إلى فرد أو جماعة أو منهج في سير الأزمنة والأمكنة ويصفه بالسلامة أو التجديد أو العدل فالأمر كذلك. Maka nas ataupun petunjuk yang diberikan oleh fiqh tahawulat ini sebenarnya adalah untuk mengajar kepada individu-individu, kepada kelompok-kelompok mereka dalam bentuk jamaah ataupun tata cara sepanjang zaman ataupun di mana-mana tempat sahaja, seandainya mereka laksanakan, mereka lunaskan daripada nas-nas fiqh tahawulat ini, mereka pastilah akan mendapatkan suatu keselamatan, kesejahteraan. Awit tajdid ataupun pembaharuan. Kerana apabila kita dapati kadang-kadang alamat ataupun tanda-tanda yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersifat abstrak. Kan contohnya hadis yang kita akan bacakan nanti, iaitu contohnya antalidal amatu rabbataha. Di antara tanda akhir zaman itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibu-ibu ini akan melahirkan tuannya. Jikalau kita membaca dalam beberapa syarah, kita akan lihat hadis ini sebagai gambaran zahirnya, iaitu anak-anak sudah derhaka kepada ibunya ataupun merajai dalam keluarganya itu. Tetapi dalam tafsiran-tafsiran yang lain yang lebih bersifatnya akademik, yang lebih bersifatnya politikal, contohnya bangsa-bangsa Maula, bangsa-bangsa Turki contohnya, mereka ini dahulunya hamba pada zaman-zaman dahulu, empire-empire Islam besar dahulu, mereka ini adalah hamba. Tetapi pada akhirnya mereka inilah yang menjadi ketua ataupun memegang tampuk pemerintahan Islam
Bahkan orang-orang Arab itu berada di bawah mereka. Maka katanya setengah ulama, inilah dia antalidal amatu rabbataha. Bacaan yang kedua, tafsiran yang kedua, iaitu bangsa Arab inilah yang melahirkan bangsa ataupun hamba, tetapi mereka ini menjadi ketua kepada bangsa Arab. Jadi banyak aspek ataupun banyak konteks yang kita boleh baca daripada hadis at-tahawulat. Meskipun begitu, katanya Syekh Habib Al-Adani rahimahullahu ta'ala wa iyah, oleh kerana mereka yang mengetahui dan mempelajari tentang fiqh tahawulat ini, mereka sentiasa bersiap siaga dengan pertukaran dan perbezaan yang berlaku pada masa itu sendiri. Ada orang yang berjaga-jaga. Apabila kita lihat, kalau hadis ini menyatakan anak-anak itu telah mendahrakai kepada kedua ibu bapanya, maka ianya bukan sedikit. Bahkan pada zaman Nabi SAW sudah ada kisah anak yang mana tidak dapat merentasi ataupun melepaskan nyawanya disebabkan dia menderhakai kepada ibunya. Sudah timbul kesnya orang yang menderhakai kepada ibunya. Dan ianya bertambah sehinggalah kepada saat ini. Kalau kita bacakan itu sebagai suatu tanda akhir zaman, ianya sudah lama berlaku. Tetapi setengah ulama apabila melihat dalam konteks yang lebih luas, bagaimana yang telah tersebutkan tadi, bangsa-bangsa maulai, iaitu bangsa-bangsa hamba yang dahulunya menjadi ketua kepada umat Islam ataupun bangsa Arab itu sendiri, sangat bertepatan dengan hadis yang Nabi SAW nyatakan ini. Atau juga wa antaral huffat al-urata al-alata ri'a asya'i. Ataupun yang keduanya, Nabi SAW menyatakan, kamu akan melihat orang-orang yang tidak bersepatu, orang-orang yang tidak berbaju, orang-orang yang fakir, hidupnya itu di padang pasir, ri'a asya'i, yang menternak akan ternakan, yatatawaluna fil bunyan. Satu masa nanti akan meninggikan bangunan-bangunan. Jadi kalau kita lihatkan dalam tafsiran itu, kita tidak akan menemuinya dalam sejarah melainkan lewat abad yang ke-20, abad yang ke-21 ini. Kita telah melihat bangsa-bangsa Arab itu telah membina bangunan-bangunan pencakar langit. Maka ini apabila kita katakan adalah perubahan yang berlaku dalam nas ataupun dalam tafsiran alamatus sa'ah, kerana ianya tidak sebagaimana fiqh ataupun usul fiqh. Kerana nas at-tahawulat ini sentiasa ada peredarannya, dan ada ulama-ulama eskatologinya yang sentiasa cakna melihat kepada perubahan-perubahan yang berlaku ini. Wa illa fa inna da'wa salami min fardin aw jama'atin mardudatun alaihim bihukmi an-nass alladhi yufassiru marahila wa man fiha. Bahkan Al-Habib Al-Adani rahimahullahu ta'ala wa iyah mengingatkan, seandainya ada seseorang ataupun ada kelompok, ada jamaah yang tertentu mengatakan merekalah yang membawa keselamatan itu, mereka mendakwa merekalah yang membawa solusi untuk kejayaan pada akhir zaman ini, mardudatun, diingatkan, dijaga-jagakan kepada kita, berhati-hatilah. Berhati-hatilah. Ianya tidak tertumpu kepada seseorang sahaja. Ia tidak tertumpu kepada jamaah sahaja, bukan kelompok sahaja, tetapi salamah itu Allah Subhanahu wa taala ratakan kepada sesiapa sahaja yang telah mengikuti kepada ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau ada manusia yang mengaku dia telah membawa satu pendekatan yang terbaik menyelamatkan Islam ataupun umat Islam pada akhir zaman, maka mardudatun, katanya Al-Habib, mardudatun bihukmin nassi, kerana telah dinyatakan oleh nas itu sendiri. Contohnya, fal khawariju mathalan kanu yadda'una salamata wa yaruna fi mawaqifihim al-izzata wan nusrata lillahi wa li rasulih sallallahu alaihi wasallam. Contohnya khawarij. Ini satu kelompok yang telah keluar selepas sahaja daripada isu tahkim yang berlaku ke atas Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, dan juga di antara beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka keluar golongan khawarij. Katanya Al-Habib, mathalan kanu yadda'una salamah. Mereka ini mendakwa mereka ini telah membawa kepada
keselamatan, kesejahteraan. Kerana kita tahu apabila dalam sejarah sahaja kita melihat golongan Khawarij ini adalah mereka yang mengatakan bahawasanya Sayyiduna Ali radhiyallahu taala anhu itu adalah layak menjadi pemimpin. Kerana ianya telah dibai'ah, telah melalui al-hilli wal-'iqd, telah melalui persepakatan umat Islam, maka turunnya Sayyiduna Ali radhiyallahu taala anhu dalam masalah tahkim menyebabkan umat Islam ini berpecah belah. Maka setiap orang yang mendatangkan perpecahan kepada umat Islam itu sudah dikira sebagai kufrun, kafir. Na'udzubillah min zalik. Oleh kerana itu Khawarij menghukumkan Sayyiduna Ali radhiyallahu taala anhu dan mereka yang terlibat dengan tahkim sebagai golongan yang kafir, murtad. Na'udzubillah min zalik. Ini yang telah berlaku dalam sejarah. Jadi kalau kita melihat dalam akidah itu sendiri, contohnya ketika mana zaman Ali radhiyallahu taala anhu mengutuskan Sayyiduna Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma untuk bertemu dengan kepala-kepalanya ataupun ketua-ketuanya Khawarij ini. Di antaranya adalah Ibnu Qawwa. Ibnu Qawwa ini adalah orang yang terkemuka dalam Al-Khawarij, mahu berdebat dengan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkaitan dengan apa yang telah berlaku dalam majlis tahkim. Sebab itu pertama sekali Sayyiduna Ali radhiyallahu taala anhu mengingatkan kepada Ibnu Abbas, kalau kamu nak berdebat dengan mereka ini, jangan berdebat dengan menggunakan Al-Quran. Kerana mereka ahli Quran. Jangan berdebat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana mereka ini adalah golongan yang tidak menerima hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah nazim. Sedangkan Ibnu Abbas itu adalah turjumanul Quran, adalah ahli Al-Quran, orang yang hebat tentang Al-Quran. Jadi apabila bertembungnya di antara Ibnu Qawwa daripada Khawarij dan juga Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, maka Ibnu Abbas menggunakan kepakaran daripada Al-Quran dan juga ilmu akal untuk mendepani kepada golongan-golongan Khawarij. Sehingga kan disebutkan oleh dalam kitab Aqidatul Islamiyah yang telah disebutkan oleh Syekh Mustafa Sa'id Al-Khin, daripada 20,000 orang yang menyertai Khawarij, termasuklah Ibnu Qawwa, mereka ini masuk kembali kepada ahli sunnah wal jamaah. Mereka kembali kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berbakinya lebih kurang 4,000 orang itu kekal dengan Khawarij. Mereka inilah yang membawa fahaman itu selepas daripada kewafatan Khulafa Ar-Rashidin sehinggalah kepada hari ini. Wa matu wa hum ala tilka da'wa kadhibah. Mereka mati. Khawarij ini mati. Mereka ini luput. Akan tetapi mereka sentiasa mendakwakan mereka itu benar, mendukung kepada Islam, mendukung kepada sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita temui hadis-hadis berkaitan dengan Khawarij, Nabi juga telah menyebutkan Khawarij ini akhiruhum, paling akhir mereka ini adalah menjadi tenteranya Masihud Dajjal. Dia akan bersama dengan Masihud Dajjal. Siapakah mereka ini? Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka membaca Al-Quran, mereka tidak melepasi daripada kerongkong mereka. Apabila mereka baca Al-Quran, mereka mahir baca Al-Quran, tetapi tidak melepasi daripada kerongkong mereka. Yahtaqirun, mereka menghina salat kalian. Nabi menyebutkan, macam mana nak kenal Khawarij? Mereka akan hina salat kalian kerana tak sama dengan salat mereka. Apabila mereka salat, mereka akan menghina kepada orang lain. Kalian tidak sama salat dengan kami. Ibadah kalian tak sama dengan ibadah kami. Wa akhiruhum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan akhir mereka ini adalah mereka yang berjuang ataupun yang memihak kepada Masihud Dajjal. Na'udzubillah min zalik, daripada orang yang membaca Al-Quranul Karim. Tetapi bacaan mereka hanyalah sampai di kerongkong saja. Maksudnya mereka ini tidak menghayati dan juga tidak mengamalkan Al-Quranul Karim. Lakin an-nususa tahawulati wa fiqhi alamati sa'ati yubarizul muta'ammil kazibahum. Akan tetapi fiqh tahawulatlah yang membongkar pendustaan mereka ini. Jadi kalau kita melihat daripada nas-nas ini, maka jelas apakah ada lagi golongan
yang yahtakir, yang menghina salat orang lain. Apakah ada lagi manusia yang membaca Al-Quran sampai di kerongkong mereka sahaja? Apakah ada lagi golongan yang membaca Al-Quran tetapi menghina ibadah orang lain? Jadi kita kena lihat pada saat ini, apakah ada lagi manusia yang sedemikian? Apakah mereka ini berada dalam kelompok? Ataupun mereka ini ada dalam fardun, persendirian, individual? Kita ada tak sifat-sifat begitu? Ada tak sifat-sifat kita ini apabila kita memandang saudara Islam kita yang lain, kita hina akan cara mereka salat? Kita melihat kepada orang lain tentang ibadah mereka, kita akan kritik tentang ibadah mereka. Walaupun tidak mencapai kepada khawarij, tetapi kita mempunyai sikap-sikap yang boleh cenderung kepada golongan khawarij. Dan berkaitan dengan permusuhan yang dilakukan oleh khawarij ini tidak sedikit. Kalau di zaman Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, mereka telah bermula bibit-bibitnya. Mereka telah ingkar kepada Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dan ketika mana datang saja khalifahnya Ali radhiyallahu taala anhu, mereka ini telah menzahirkan diri mereka sehinggalah berlaku pertempuran di antara umat Islam dengan juga khawarij. Sehinggalah pada zaman sekarang, sebab tu kalau kita lihat tuan-tuan dirahmati Allah taala, dalam catatan sejarah dan buku-buku akidah, nama-nama mereka ini telah dicatatkan. Mereka ada kaedah mereka sendiri, mereka ada pemahaman mereka sendiri, mereka ada akidah mereka sendiri. Ini golongan khawarij. Dan kalau lewat zaman kita ini, zaman 20-an, 20 abad ke-20, abad ke-19 ini lagi zahir. Kalau sesiapa yang mungkin dah berusia 60-an, 50-an ni tahu cerita ni kan. Ceritanya apa? Ceritanya Haram Sij, kepungan haram. Kepungan yang berlaku di Mekah tahun 1979. Bermulanya 1400 Hijrah. Ada seorang namanya adalah Juhaiman Al-Utaibi. Kalau ingat balik ni, pernah berlaku pengepungan di Masjidil Haram yang menyebabkan lebih ratusan, ada 200 nyawa tak silap saya yang tergadai dengan sebab kepungan itu. Juhaiman Al-Utaibi ini telah melakukan kepungan tersebut kerana apa? Kerana mahu melantik iparnya, iaitu Abdullah Muhammad bin Abdullah Al-Qahtani sebagai Imam Mahdi. Kalau tak silap saya pernah tanya orang-orang yang lama lah. Pernah keluar siaran berkaitan dengan pengisytiharan Muhammad bin Abdullah Al-Qahtani ini sebagai Imam Mahdi 1979. Itu dinamakan dengan Haram Sij, kepungan terhadap haram. Hasilnya adalah kerana apa? Hasilnya adalah kerana Juhaiman Al-Utaibi ini berpandangan bahawasanya Islam yang telah berlaku pada zaman ini sudah korup. Umat Islam pada zaman itu sudah korup, sudah hilang ketulinan Islam mereka. Maka dia mengaku bahawasanya iparnya itu yang bernama Muhammad bin Abdullah Al-Qahtani yang mendapat ilham bertemu dengan Nabi SAW dalam mimpi yang mengatakan kamu ini adalah Imam Mahdi. Maka dia isytiharkan Imam Mahdi itu bainal maqam wal hijr tu. Kan dalam hadis pun begitu, Imam Mahdi itu akan dilantik di situ. Imam Mahdi yang dalam hadis Nabi SAW akan dilantik di situ. Maka bangunlah Muhammad bin Abdullah Al-Qahtani mengaku dirinya sebagai Imam Mahdi, memberontak melawan kepada kerajaan Arab Saudi pada saat itu. Dan ini adalah gambaran yang terkini yang kita katakan sebagai golongan-golongan khawarij. Mereka tidak luput. Mereka masih ada di dalam umat Islam, sedang menanti-nantikan bagaimanakah usaha mereka ini akan timbul pada satu masa nanti. Maka hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, katanya Al-Habib Al-Adni, nama-nama ini mesti kita ingat. Nama-nama ini kita mesti belajar tentang as-sa'ah. Bukan sekadar sahaja
Kita mengingatinya apabila kita mendengar orang-orang bercakap tentang akhir zaman, hari kiamat dan sebagainya. Kita mengenal beberapa nama saja, alamat, amarat ataupun fitan, bahkan juga adalah bisyarat dan bahkan juga adalah daripada perkara-perkara yang berkaitan dengan keselamatan yang berlaku kepada umat Islam. Baik. Maka hadis yang menjadi tunjang kepada perbincangan akhir zaman ini sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Habib Al-Adni adalah hadis yang disebutkan sebagai hadis Jibril. Di manakah Nabi SAW telah disebutkan oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika mana kami duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datanglah seorang lelaki syadidun bayadhith thiyab. Pakaiannya itu sangat putih, rambutnya sangat hitam, sangat tampan, tidak dilihat kepadanya itu kesan dia bermusafir, dan kami tidak mengenal dia daripada kalangan kami, duduk di sisinya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang masyhur, hadis yang kita sebutkan hadis Jibril. Tetapi ramai yang terlupa hadis ini telah juga menceritakan tentang asyratus sa'ah. Maka lelaki ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammadu, akhbirni alil Islam." Ceritakan kepada saya apakah itu Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Islam itu adalah mengucap la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Menunaikan sembahyang, membayar zakat, berpuasa bulan Ramadan, melakukan haji bagi mereka yang mampu. Qala sadaqta. Maka kata lelaki ini, benar, kamu benar ya Muhammad. Qala Umar, katanya Umar, fa'ajibna. Maka kami ini berasa takjub. Orang ini bertanya. Apabila Nabi menjawab, maka dikatakan benar. Kan? Umpama seorang yang telah mengetahui jawapannya tadi, nak menguji saja kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala fa akhbirni anil iman. Ceritakan pula tentang iman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan an tu'mina billah. Jadi saya bacakan hadis ini, walaupun hadis ini masyhur, selalu kita baca, selalu kita ulang-ulang dan kita ingatkan, tetapi apabila kita membicarakan tentang fiqh tahawulat ataupun asyratus sa'ah, kita terlepas makna-maknanya tadi. Ada makna-maknanya yang kita tertinggal. Jadi kita ulang-ulang balik ini adalah untuk memberikan kefahaman dan juga penambahan ilmu kepada kita. Apakah itu iman? Maka katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, an tu'mina billah, kamu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kepada kitabnya, kepada rasulnya, kepada hari akhirat, beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, khairihi wa syarrihi, sama ada baik ataupun buruk. Qala sadaqta, maka katanya lelaki ini, sadaqta, benar, kamu benar ya Muhammad. Qala fa akhbirni anil ihsan. Ceritakan pula tentang ihsan. Qala an ta'budallah, engkau ini beribadah kepada Allah Ta'ala ka'annaka tarah, seumpama engkau melihatnya. Dan seandainya kamu tidak boleh melihatnya, maka Allah Ta'ala melihat kamu, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka katanya lagi lelaki ini, fa akhbirni anis sa'ah. Nyatakan pula kepada saya tentang kiamat. Maka hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, daripada tiga perkara yang kita telah bincangkan tadi tentang Islam, iman dan ihsan, ini yang selalu kita belajar dalam fardu ain kita. Ini ilmu fardu ain. Kita belajar tentang Islam, tentang fiqh, tentang syariat. Kita belajar tentang iman, itu akidah. Kita belajar tentang ihsan, itu tasawuf. Tiga ilmu ini wajib, ini fardu ain. Dan kita belajar sehingga kan kita terlupa hadis yang sama juga menceritakan tentang as-sa'ah, tentang hari kiamat. Maka lelaki ini bertanyakan kepada Nabi, fa akhbirni anis sa'ah. Nyatakan pula kepada saya tentang as-sa'ah, kiamat. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang bertanya itu lebih mengetahui daripada yang ditanya. Kamu yang bertanya ini
lebih mengetahui daripada saya yang ditanya. Qala fa akhbirni an amaratiha. Kalau begitu ceritakan tentang tanda-tandanya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ang talidal amatu rabbataha. Ibu melahirkan anaknya ataupun tuannya, wa ang taral huffatal uratal alata, orang yang tidak bersepatu, orang yang tidak berbaju, orang yang fakir yang menternak haiwan ternakan, membangunkan bangunan-bangunan pencakar langit, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini persoalan yang kita sebutkan ilmu yang dilihat secara gagasan yang jauh oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala summa intalaqa falabithtu maliyan thumma qala li ya Umar atadri man sa'ilu qala qultu Allah wa rasuluhu a'lam qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Kemudian katanya Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, maka berlalulah beberapa hari. Kemudian ketika mana saya bertemu balik dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun berkata kepada saya, wahai Umar, kamu kenal tak siapa yang bertanya tu? Hari itu kamu kenal tak siapa yang bertanya itu? Maka katanya Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, Allah wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya sahaja yang mengetahui. Maka kata Nabi, fa innahu Jibril, itu adalah Jibril datang kepada kalian, yu'allimukum dinakum, mengajarkan kepada kalian agama kalian. Jadi hadis ini bukan menceritakan tentang 3 perkara saja. Din itu bukan sekadar saja iman, Islam, ihsan, tetapi ada satu lagi bahagian yang dinamakan sebagai as-sa'ah, asyratu as-sa'ah. Wa fi lafzin Muslim wa ashabi sunan, dan juga daripada lafaz yang disebutkan oleh Imam Muslim, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum umura dinikum. Jibril datang mengajarkan tentang perkara-perkara dalam agama kamu. Dalam riwayat yang lain, hadza Jibril jaa liyu'allima an-nasa dinahum. Inilah Jibril datang untuk mengajarkan manusia tentang agama mereka. Riwayat-riwayat yang berbeza. Wa fi riwayatin qala saluni fahabuhu faja'a rajulun fajalasa 'inda rukbatayhi faqala ya Rasulullah mal Islam wa dhakaru nahwihi ila an qala hadha Jibril arada an ta'allamu idza lam tas'al. Pada riwayat yang lain pula disebutkan tentang bagaimanakah Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang inilah Jibril arada an ta'allamu idza lam tas'alu. Dia datang untuk mengajarkan kepada kalian seandainya kalian ini tidak bertanya. Kalau kalian tak bertanya pun, dia akan mengajarkan kepada kalian. Wa fil Mu'jam al-Kabir at-Tabarani an Ibn Umar, ma ja'ani fi suratin qattun illa araftuhu illa fi hadhihi surah. Dalam suatu riwayat yang lain pula diceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila didatangi oleh Jibril sahaja, maka Ibnu Umar yang juga ada di situ katanya, ma ja'ani fi suratin qat. Tidak datanglah Jibril itu dalam gambaran selain daripada gambaran yang telah datang itu. Kalau datang selain pada ini, saya telah mengenalnya. Ini disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallahil azim. Maka katanya Al-Habib Al-Adni rahimahullahu taala wa iyah, daripada hadis ini, walaupun kita banyak memahami tentang konteksnya fiqh, konteksnya akidah dan juga tasawuf, tapi ada beberapa perkara yang terperinci mesti kita hadam dan mesti kita perhatikan. Pertamanya di antaranya adalah as-sifatu allati zahara biha Jibril ala qaumi suratan wa libasan wa kaifiyatan wa sulukan. Iaitu bagaimanakah sifatnya Jibril alaihi salam itu zahir di hadapan sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu kaumun salihin, orang-orang yang saleh ini. Maksudnya Jibril itu datang dalam keadaan yang elok rupa parasnya, pakaiannya yang bagus, untuk hadir dalam majlis yang bagus, untuk hadir dalam majlis bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan kepada adab.
Kita nak datang majlis, kita nak datang rumah Allah Ta'ala, kita nak datang beribadah kepada Allah, kita nak bersama dengan orang-orang yang saleh, pastikan pakaian kita bersih. Pastikan tubuh badan kita bersih. Pastikan niat kita betul dan pastikan tata cara dan adab kita betul bersama dengan orang-orang yang saleh. Ini yang telah diajarkan oleh Jibril alaihissalam di hadapannya para sahabat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya adalah uslubuhu fil julus. Bagaimanakah tata duduknya, tata susila duduknya Jibril alaihissalam di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ni kalau kita belajar hadis ini, kita akan terus kepada konten tadi. Konten akidah, konten fiqh, konten tasawuf. Kita lupa kepada adab dan juga keperincian yang disebutkan oleh hadis Jibril ini. Kemudian disebutkan lagi tentang bagaimanakah Jibril alaihissalam ini yas'aluhu wa yusaddiquhu. Dia bertanya kepada Rasulullah. Kemudian dia membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan kepada bahawasanya ini adalah orang yang tahu, orang yang mengenali baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, laisal mas'ulu anha bi'alam min as-sa'il min tawadhu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengajarkan sifat tawadhu'. Orang yang bertanya ini lebih mengetahui daripada orang yang ditanyakan. Ini menunjukkan sifatnya tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan orang yang dia kenali, iaitu Jibril alaihissalam. Ini menunjukkan bahawasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik makhluk sekalipun sentiasa merendahkan diri dan sentiasa menunjukkan tawadhu' di hadapan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lain. Itu mesti yang kita laksanakan dalam kehidupan. Yang seterusnya katanya lagi Al-Habib Al-Adni rahimahullahu taala wa iyah, ta'qidu talabihi ma'rifatal amarati wa laysa ma'rifata nihayatil kaun. Iaitu Jibril alaihissalam mengajarkan kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam apa dia? Mencari kepada tanda-tanda berlakunya kiamat, bukan waktunya. Soalan yang dikemukakan oleh Jibril alaihissalam, fa akhbirni 'anis sa'ah. Ceritakan kepada saya tentang saat. Itu menunjukkan ada signifikan. Mesti belajar tentang tanda akhir zaman ini. Kemudian ditanyakan oleh Jibril itu adalah amaratiha, iaitu asyaratnya, tanda-tandanya, bukan waktunya. Kerana dengan tanda-tanda ini sebagaimana kita telah sebutkan, orang yang beriman itu akan bertambah mantap imannya. Bukan sekadar saja menantikan tanda-tanda, berlaku tanda-tanda barulah mereka nak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk sambungan lagi kita akan sambung selepas azan insya-Allah taala. Saya beri peluang untuk azan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Insya-Allah taala saya sambung sedikit sahaja. Seterusnya di antara faedah yang didatangkan daripada hadis ini juga adalah tahdidul alamati binamuzajain. Pentingnya juga berkaitan dengan asyaratus sa'ah. Akhir zaman itu, tanda-tanda akhir zaman itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri menjawabnya. Tandanya Nabi menjawabnya. Bukan kata Nabi tidak menjawabnya. Bukan kata Nabi kata ini khurafat, jangan tanyakan. Tapi Nabi katakan apabila ditanyakan bagaimanakah tanda-tandanya, ya Muhammad, bagaimanakah tanda-tandanya, maka Nabi menjawab dengan tanda yang bersifat jelas. Bukan kata umum. Nabi sebutkan perkara yang jelas tetapi ada makna yang tertentu. Apa di antaranya? Nabi menyebutkan dua perkara tadi, iaitu antalidal amatu. Ibu melahirkan tuannya. Orang yang tidak berpakaian mendirikan bangunan-bangunan yang tinggi. Nabi sebutkan dua. Dalam hadis itu, dua perkara yang secara accurate. Nabi sebutkan secara jelas. Denotasinya begitu. Bukan kata Nabi mengatakan benda-benda yang
luar biasa. Bermaksud apabila Nabi SAW menjawab dengan dua perkara yang bersifat jelas ini, denotasi ini, bermaksud pengetahuan itu sudah ada di dalam ataupun di sisinya baginda Nabi SAW. Cuma apabila ditanyakan, pada saat itu Nabi ceritakan supaya para sahabat juga mengetahuinya dan kita pada hari ini mengetahui. Kemudian selepas daripada itu, katanya lagi daripada faedah hadis ini adalah intilaqu Jibril ba'da hadzal bayani duna idahatin idhafiyah. Apabila selesai saja Nabi SAW menceritakan tentang tanda akhir zaman itu, maka Jibril pun pergi ataupun Jibril meninggalkan tanpa ada tambahan yang lain. Maka dinakum, Jibril datang mengajarkan agama kamu pada 4 perkara itu. Cuma perkara yang keempat itulah yang banyak kita ini tidak membicarakannya. Kita takut membicarakannya kerana kita rasakan belum sampai lagi, belum saatnya lagi kita bersedia untuk menghadapi kematian ataupun akhir zaman. Seandainya begitulah yang berlaku, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, amat tepat dan benarlah sebagaimana sabda Nabi SAW, fayulqa alaikumul wahnu. Pada akhir zaman itu umat ini akan dilemparkan ke dalam hatinya itu wahan. Wamal wahnu ya Rasulullah, apakah itu wahan ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahatil maut. Cintakan dunia dan takutkan kepada kematian. Sehingga kan kita tidak mahu mendengar tentang tanda-tanda akhir zaman kerana kita bimbang. Kita sudah berada pada saat itu tapi kita tidak bersedia untuk menghadapi kecelakaan, menghadapi fitnah dan juga menghadapi kematian. Sedikit lagi insya-Allah taala, iaitu di antaranya juga faedah hadis ini, jahlus sahabati radhiyallahu taala anhum biwaqi'il amri al-masyar ilaihi fi jumlatil ahadis hatta buriza su'alun Nabi sallallahu alaihi wasallam li sayyidina Umar biqaulihi atadri man sa'il. Bahkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa bersikapnya apa? Bersikapnya sentiasa menantikan perkhabaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun wakil itu adalah, peristiwa itu adalah luar biasa. Sahabat tak kenal siapa yang datang. Kemudian orang yang bertanya itu sangat pelik. Apabila ditanyakan kepada Nabi, Nabi jawab, dia katakan kamu benar. Sahabat tidak bertanya sepatah pun kepada Rasulullah SAW. Itu menunjukkan bahawasanya kesetiaan dan amanahnya para sahabat ini mempercayai kepada baginda Nabi SAW. Percayanya sahabat ini kepada baginda Nabi SAW kerana mereka tahu Nabi akan menceritakan kepada kami. Ini kelebihan-kelebihan faedahnya. Sehingga kan berlaku, sehinggalah Nabi tanyakan kepada Umar, atadri man sa'il? Ya Umar, kamu tahukah siapakah yang datang bertanya itu? Barulah dikemukakan tentang yang datang itu adalah Jibril, dan jawabnya Umar Al-Khattab juga menjadi satu kepentingan ataupun faedah hadis ini, iaitu Umar menjawab Allah wa rasuluhu a'lam. Allah wa rasuluhu a'lam. Katanya ulama itu adalah thuluthul ilm, 1/3 ilmu. Kalau kita tidak tahu, maka kita sebutkan Allah wa rasuluhu a'lam. Belajar ni, kalau kita belajar apa-apa pun tuan-tuan, apabila kita tidak tahu ataupun orang yang mengajar tidak tahu, maka disebutkan Allah wa rasuluhu a'lam. Itu adalah 1/3 daripada ilmu dan mendapat keberkatan daripadanya, daripada sifat-sifat yang diajarkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yustafadu min hadha sukutus sahabah radhiyallahu taala anhum. Begitu juga diajarkan bagaimanakah sikap dan juga sifat para sahabat ini apabila berada dalam majlis. Mereka ini diam, mereka ini mengamati, mereka ini cakna terhadap apa yang berlaku, apa yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini faedah-faedah hadis, bukan sahaja kadar kita baca tentang hadis ini dalil kepada fiqh akidah, bukan. Bahkan juga adab yang diajarkan oleh hadis yang sangat besar dan sangat
bermakna kepada umat Islam ini. Naktafi bihazal qadar, cukuplah kadar ini. InsyaAllah ta'ala kita sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Ada beberapa lagi faedah yang kita akan sebutkan berkaitan dengan hadis yang telah disebutkan itu, insya-Allah taala. Segala yang baik daripada Allah taala, yang kurang daripada saya sendiri. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. اللهم فكحنا في دينك الإسلام وعلوم الدين أكرم الأكرمين وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.